Tafsir Fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemahan oleh Datuk Yusof Zaki, semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Masad, Surah Tali, surah yang ke-111. Surah ini diturunkan di Mekah dengan mengandungi 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Tabbat yada abi lahabin wa tab, binasalah dua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya ia tetap binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ia tak dapat ditolong hartanya dan segala usahanya. Sayasla naran talahab, ia akan merasa api neraka yang mempunyai pucuk api yang marak bernyala. Famra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya pembawa kayu api. Fi jidha hablum min masad, di lehernya terikat tali dari sabuk yang terpintal kuku. Nama tubuh Abu Lahab ialah Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Ia adalah bapa saudara Nabi SAW. Ia digelar Abu Lahab yang bererti bapa puncuk api, kerana mukanya yang berseri-seri. Ia dan isterinya Ummu Jamil merupakan orang-orang yang paling kuat atau sengit menyakiti Nabi SAW dan mengganggu dakwah yang dibawanya. Kata Ibnu Ishaq, aku telah diceritakan oleh Husain Ibnu Abdullah Ibnu Ubaidullah Ibnu Abbas, katanya, aku dengar Rabi'ah Ibnu Ibad Ad-Daili bercerita, aku bersama-sama ayahku dan ketika itu aku masih muda. Aku melihat Rasulullah SAW mengikuti kabilah-kabilah, dan di belakangnya ia diikori oleh seorang lelaki bermata juling, berwajah cerah dan berambut panjang mencecah bahu. Rasulullah SAW berhenti menemui kabilah dan berseru, wahai suku Anu, aku adalah utusan Allah kepada kamu. Aku menyuruh kamu menyembah Allah dan jangan mempersekutuinya dengan sesuatu apapun. Aku minta kamu sekalian percaya kepadaku dan mempertahankanku sehingga aku dapat menyempurnakan tugas dakwah yang dibangkitkan kerananya. Apabila Rasulullah SAW selesai berbicara, maka lelaki yang mengikurinya itu tampil berkata, wahai suku Anu, orang ini mahu kamu membuang berhala-berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan juga membuang sekutu-sekutu kamu dari jin suku Malik bin An-Akmas, dan meminta kamu mengikut bid'ah dan kesesatan yang dibawa olehnya. Oleh itu, janganlah kamu dengar perkataannya dan janganlah kamu ikutinya. Lalu aku bertanya ayahku, siapakah orang itu? Jawabnya, itulah bapa saudaranya Abu Lahab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani lafaz yang sama. Ini adalah satu contoh tindak tanduk jahat Abu Lahab terhadap dakwah Islam dan terhadap Rasulullah SAW. Isterinya Ummu Jamil sentiasa membantunya dalam kempen-kempen yang zalim itu. Nama tubuh Ummu Jamil ialah Arwa binti Harb Ibnu Umayyah, adik Abu Sufyan. Abu Lahab telah mengambil sikap memusuhi Rasulullah SAW sejak hari pertama beliau berdakwah. Menurut sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas,
Nabi SAW keluar ke satu kawasan tanah rata dan naik ke atas bukit lalu berseru, "Marilah sekalian bersedia." Lalu suku Quraisy keluar berhimpun dan beliau pun bersabda, "Apakah fikiran kamu jika aku katakan kepada kamu bahawa musuh akan menyerang kamu di pagi ini atau di petang ini? Adakah kamu percaya kepada perkataanku?" Jawab mereka, "Ya, kami percaya." Lalu beliau bersabda, "Aku datang untuk mengingatkan tentang azab yang amat dahsyat." Abu Lahab terus membantah, "Apakah kerana ini engkau kumpulkan kami sekalian? Binasalah engkau." Lalu Allah menurunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahabin wa Lahab" hingga akhir, dan mengikut satu riwayat yang lain, Abu Lahab berdiri menghempas-hempaskan dua tangannya dengan kuat sambil berkata, "Binasalah engkau selama-lamanya. Apakah kerana ini engkau kumpulkan kami sekalian?" Lalu Allah turunkan surah ini. Apabila suku Bani Hashim dengan pimpinan Abu Talib bersatu padu untuk melindungi Nabi SAW, walaupun mereka tidak memeluk agamanya kerana menyahut panggilan semangat kesukuan, maka Abu Lahab telah menentang keputusan saudara-saudaranya dan terus menyebelahi pakatan Quraisy. Ia turut bersama dalam surat pengisytiharan yang ditulis oleh orang-orang Quraisy untuk memulau suku Bani Hashim dan melaparkan mereka supaya mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Abu Lahab juga telah melamarkan Ruqayyah dan Ummu Kalthum, anak perempuan Nabi SAW, untuk dikahwinkan dengan dua orang anak lelakinya sebelum beliau dibangkitkan menjadi Rasul. Tapi sebaik sahaja Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, Abu Lahab menyuruh kedua orang anaknya menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kalthum untuk menambahkan beban kepada Nabi SAW. Demikianlah Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil terus mengaturkan tentangan-tentangan yang membabi buta dan tidak mengenal damai terhadap Nabi SAW dan dakwahnya. Oleh kerana rumah kediaman Nabi SAW berdekatan dengan rumah Abu Lahab, maka gangguan-gangguan yang sengit dapat dilakukan oleh mereka ke atas Nabi SAW. Menurut riwayat, Ummu Jamil telah membawa duri-duri dan meletakkannya di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ada pula pendapat yang mengatakan bahawa maksud dikatakan Ummu Jamil itu membawa kayu api ialah suatu sindiran terhadap usaha-usahanya yang jahat, menyakiti Rasulullah SAW, membuat fitnah dan caci maki. Surah ini diturunkan sebagai jawapan atas pengisytiharan perang Abu Lahab dan isterinya terhadap Rasulullah SAW. Dan Allah sendiri mengambil alih keraju peperangan ini bagi pihak Rasulullah. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah dua tangan Abu Lahab. Maksudnya ialah doa supaya ia binasa, dan maksud tabbat sesungguhnya ia tetap binasa. Ialah pernyataan bahawa doa kebinasaan itu telah terlaksana. Dalam sepotong ayat yang pendek ini terdapat cerita kelahiran dakwah dan kejayaannya, dan sebagaimana perjuangan dakwah itu berakhir dan tirai dilabuhkan. Sedangkan ayat-ayat yang berikut merupakan penjelasan dari apa yang telah berlaku. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ia tidak dapat ditolong hartanya dan segala usahanya. Maksudnya ialah Abu Lahab telah binasa. Harta dan segala usahanya tidak dapat menolong dan menghalangi dari kebinasaan.
itulah balasan di dunia sedangkan balasan di akhirat. Sayasla naran zata lahab, ia akan merasa api neraka yang mempunyai pucuk api yang marak bernyala. Allah menyebut pucuk api yang marak bernyala sebagai gambaran bagaimana dahsyat dan ngerinya api itu menyala dan membakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan juga isterinya pembawa kayu api. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya tali dari sabut yang dipintal kukuh. Maksudnya ialah isterinya turut sama dibakar neraka dalam keadaannya membawa kayu api dan di lehernya terikat tali sabut. Ia diikat dengannya di dalam neraka, atau dimaksudkan dengan tali itu ialah tali yang dijadikan pengikat kayu api ialah iaitu dahan-dahan kayu yang berduri yang dibawa dan diletakkan di jalan yang dilalui Nabi SAW mengikut pengertian hakiki atau maksud dari membawa kayu api itu ialah kiasan dari membawa kejahatan atau membuat gangguan dan fitnah pesona mengikut pengertian majazi, metafora. Pengungkapan ayat-ayat dalam surah ini amat serasi, halus dan dapat dilihat dengan jelas pada maudu' dan suasananya. Di sini kami petikkan beberapa baris dari buku Ma'had Ki Mahafi Al-Qur untuk dijadikan kata pendahuluan kerana surah ini telah meninggalkan kesan yang mencemaskan Ummu Jamil. Abu Lahab akan diseksa dalam pucuk api neraka yang marak bernyala-nyala dan isterinya juga akan diseksa bersama. Sedangkan di lehernya terikat tali dari pintalan sabut. Di sini terdapat keselarasan dari segi kata-kata dan dari segi gambaran. Di dalam neraka ada pucuk-pucuk api yang marak bernyala-nyala di mana Abu Lahab akan dibakar. Di dunia, Ummu Jamil membawa kayu api yang berduri dan meletakkan di tempat jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW untuk menyakitinya dengan pengertian yang hakiki atau majazi. Kayu api yang dibawanya itu merupakan bahan-bahan bakar yang mencetuskan pucuk api. Ia memberkas kayu-kayu itu dengan tali. Kerana itu ia akan dibelenggu dengan tali yang sama ketika dia diazab kelak dalam neraka yang mempunyai pucuk-pucuk api yang marak bernyala, supaya balasannya setimpal dengan perbuatannya. Pengungkapan ini mempunyai satu gambaran yang lengkap, sempurna, iaitu kayu api, tali api neraka, pucuk api turut sama menyeksakan Abu Lahab dan isterinya yang suka membawa kayu api. Di sana ada pula satu keselarasan dari jenis yang lain, iaitu keselarasan di antara bunyi kalimat-kalimat surah dengan bunyi yang terbit dari ikatan tali yang memberkas kayu api dan mencerutkan leher dengan tali sabut masad. Bacalah, Tabbat yada Abi Lahabin watab. Nescaya anda dapati bunyi yang keras serupa dengan tali yang menjerut leher, yang selaras dengan suasana kemarahan dan ancaman yang menyelubungi surah ini. Demikianlah bertemunya keselarasan bunyi kalimat-kalimat itu dengan bunyi harakat, gerak-geri dan berlakunya keselarasan gambaran dengan suasana susunan kata-kata yang sebanding dengannya. Pengungkapan ini juga selaras dengan suasana surah dan sebab nuzul, dan semua keselarasan itu tercapai dalam 5 ayat yang pendek dalam satu surah Al-Quran yang amat pendek.
Pengungkapan selaras yang kuat inilah yang membuat Ummu Jamil mengira Rasulullah SAW telah mengejeknya dengan sajak, terutama apabila surah ini tersiar dengan luas membawa ancaman, kecaman dan gambaran yang khusus menghinakan Ummu Jamil. Gambaran ini benar-benar menghinakan seorang wanita yang angkuh dan bongkak dengan asal-usul keturunannya. Ia digambarkan dengan gambaran seorang perempuan yang membawa kayu api dengan 100 tali terikat di lehernya, iaitu mengikut uslub yang kuat di sisi orang-orang Arab. Menurut Ibnu Ishaq, apabila Ummu Jamil mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mencaci dirinya dan suaminya, ia terus datang menemui Rasulullah SAW dan pada masa itu sedang duduk di masjid berhampiran Kaabah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di tangan ia menggenggam seketul batu. Tetapi apabila ia berdiri di hadapan keduanya, Allah jadikan penglihatannya tidak nampak. Rasulullah SAW melainkan Abu Bakar seorang sahaja, lalu ia bertanya, "Hai Abu Bakar, di manakah sahabatmu? Aku dengar dia mengejek aku dengan sajak. Demi Allah, jika aku temui, aku akan hentamnya dengan batu ini. Demi Allah, aku juga seorang penyajak." Lalu ia bersajak, yang bermaksud, kami tidak akan ikut Muhammad yang tercela, begitu juga kami tidak akan menerima agama yang dibawanya olehnya. Setelah itu, ia beredar dari situ. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda nampak ia melihat anda?" Jawab Rasulullah SAW, "Ia tidak nampak aku. Allah telah jadikan matanya tidak nampak aku." Menurut riwayat Al-Hafiz, Abu Bakar Al-Bazar dengan sanadnya dari Ibnu Abbas katanya, sebaik sahaja turunnya surah ini, isteri Abu Lahab pun datang. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun berkata, "Jika anda jauhkan diri, ia tidak akan dapat menyakiti anda." Jawab Rasulullah, "Sesungguhnya di antaraku dan dia akan didindingkan oleh Allah." Ummu Jamil terus datang dan berdiri di hadapan Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu telah mengejek aku dengan sajak." Jawab Abu Bakar, "Tidak, demi Kaabah ini, ia tidak pernah bersajak dan tidak pula pernah berkata dengan sajak." Jawab Ummu Jamil, "Engkau betul." Apabila ia berundur dari situ, Abu Bakar bertanya, "Rasulullah, adakah ia tidak nampak anda?" Jawab Rasulullah, "Ya, ia tidak nampak. Malaikat sentiasa melindungiku sehingga ia pergi." Demikianlah memuncaknya kemarahan Ummu Jamil terhadap surah yang disangkakan sebagai sebuah sajak. Kerana biasanya ejekan atau sindiran di masa itu dilakukan dengan perantaraan sajak. Dan sangkaannya itu telah ditolak oleh Abu Bakar. Walau bagaimanapun, gambaran yang memberi sepenuh penghinaan ini telah dirakamkan dalam kitab suci yang kekal dan dalam lembaran Alam Al-Wujud, iaitu rakaman kemurkaan Allah dan peristaran perangnya terhadap Abu Lahab dan isterinya sebagai balasan atas tipu dayanya menentang dakwah Allah dan Rasulnya. Kebinasaan dan kehinaan itulah balasan penentang-penentang dakwah Allah di dunia. Sementara balasan neraka akan dilakukan pada hari akhirat. Balasan kehinaan yang dilambangkan oleh kata-kata tali adalah berlaku kepada mereka di dunia dan di akhirat, kedua-duanya sekali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.